Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al zahirana muzayyanan bisyari'ah wa batinana muhalla bi tariqah kay tusyriku alaina anwarul haqiqah waj'al ma'ani syajarati la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah thabitatan rasikhatan fi qulubina wa asrarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, Allah Ta'ala telah memanjangkan umur kita sehinggalah kita sampai kepada malam ini, iaitu daripada malam yang ketiga bulan Ramadan al-Mubarak. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang indah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni adalah malam yang paling berkat di antara sekalian malam, iaitu di mana kita berada di dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Ini dibuktikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, imamul adilu was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum. Tiga golongan doa mereka tidak akan ditolak. Pertamanya pemimpin yang adil, yang keduanya orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan yang ketiganya doa orang yang dizalimi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada di dalam satu bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan fardukan untuk kita berpuasa pada sebelah siangnya dan beribadat pada sebelah malamnya. Yang mana pada siang hari tadi kita di dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita junjung titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahan kelaparan kita, kita menahan diri kita daripada dahaga, kerana sekalian perbuatan yang kita lakukan itu adalah hendak menunjukkan kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi SAW telah bersabda, tiga golongan yang disebutkan oleh baginda, salah satunya terkena kepada kita.
yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, yang mana orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala akan menerima permintaan-permintaan yang diucapkan ataupun yang dipohonkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, kalaulah sesama kita sentiasa kita menanti-nanti satu masa yang mana apa yang kita hajati, apa yang kita pohonkan akan ditunaikan ataupun akan didengar ataupun akan diperhatikan. Semua orang daripada kalangan kita mesti ada satu keadaan yang akan menimpa kepada diri dia ataupun berlaku kepada diri dia dalam keadaan tersebut. Kita menunggu-nunggu keputusan daripada apa yang kita hajati. Kita menunggu-nunggu permohonan-permohonan daripada apa yang kita perlukan agar ditunaikan. Sentiasa ada di dalam kehidupan kita perkara-perkara tersebut. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka, yakni daripada terbit matahari sehingga terbenamnya fajar, iaitu masuk waktu maghrib, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Jadi daripada pemahaman kita mengenai hadis ni, iaitu inilah masanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hajat-hajat yang kita perlukan, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Jadi di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa pada 11 siang, yang di mana dengan makna yang lain, doa kita pada 11 siang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Tidakkah di dalam hati kita ternanti-nanti saat ini, saat di mana doa kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui lidah nabinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki sekalian alam dan memiliki perbendaharaan alam ini, akan mendengar doa kita serta menunaikan apa yang kita pohon. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sudah tentunya perkara tersebut berlaku di dalam bulan Ramadan. Mengikut sebahagian daripada para alim ulama, iaitu pada sebelah siangnya doa-doa kita akan dikabulkan, iaitu pada sekalian masa daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita berpuasa. Dan terlebih mustajab doa itu dikabulkan, iaitu masa menghampiri berbuka puasa. Jadi janganlah kita duk kira dengan makanan-makanan yang disediakan sangat, dengan apa yang kita nak berbuka tu, janganlah kita, orang Kedah panggil pesah sangat. Orang panggil kalau nak buka puasa tu murtabak sampai 5 jenis, no? Singapura AU1 kan, murtabak Singapura, murtabak AU1, murtabak BTSO, murtabak Pida 3, dia beli semua apa habis. Jadi kalaulah keadaan tu berlaku kepada kita, bila masa yang kita nak berdoa, bila masa yang kita nak mohon hajat-hajat kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ambillah peluang tersebut dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak, no? Kita penuhkan masa-masa kita pada 11 siangnya dengan pelbagai hajat, pelbagai doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara dunia kita dan juga perkara-perkara akhirat. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Jadi tidakkah kita tertunggu-tunggu satu masa, satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kita? Tidak dapat kita jejak kaki kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang telah diampunkan segala dosanya. Jadi inilah masanya, inilah bulannya
di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya akan mengampunkan dosa kita. Diletakkan syarat untuk mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu di bulan Ramadan dia berpuasa dengan penuh keimanan. Apa itu penuh keimanan? Kata Imam Ibn Battal rahimahullahu taala, iaitu penuh keyakinan di dalam hati dia dengan segala janji-janji yang Allah taala janjikan dan segala ganjaran-ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yani seseorang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, iaitu dengan penuh keyakinan bahwasanya puasa yang dipuasakan itu Allah taala akan ganjarkan dengan ganjaran yang cukup besar. Kefarduan yang Allah taala fardukan kepada dia, kepada seseorang yang berpuasa itu dijunjung dengan sepenuh hati kerana nak mendapat keredaan dan balasan serta ganjaran yang Allah taala janjikan nak berikan kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itulah yang dimaksudkan imanan wahtisaban, keyakinan dan pengharapan. Maka apabila kita berpuasa dengan keadaan puasa kita sebegini, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu daripada segala perkara-perkara kedurhakaan yang kita lakukan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis ini juga kita pahami bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan ataupun menjadi sebab menyuci segala dosa-dosa kita. Tidakkah kita menunggu-nunggu bulan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita? Bagi orang yang sempurna imannya, tentulah tertunggu-tunggu dengan masa sebegini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk kita mengimarahkan Ramadan kerana kesukaan, kerana kecintaan hati kita dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan cara-cara untuk kita bergembira di dalam bulan Ramadan. Iaitu yang pertamanya, kita hendaklah menghidupkan hari-hari ataupun menghidupkan malam-malam hari di dalam bulan Ramadan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami menjelaskan bahawasanya yang dimaksudkan barang siapa yang menghidupkan Ramadan, iaitu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan ibadah. Jadi inilah dalam satu tahun sebulan kita nak pulun ibadat pada waktu malam. Jangan hanya kita memandang pada awal malam saja ibadat kita. Sebaliknya kita usahakan juga beribadat pada waktu tengah malam. Kita bangun bertahajud pada bulan ni untuk mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah cara orang yang beriman, yang sempurna iman dia, bergembira di dalam bulan Ramadan, iaitu dia penuhkan malam-malam daripada bulan Ramadan ini dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, di dalam bulan Ramadan ini kita hendaklah memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan sumbangan, memperbanyakkan amal-amal dalam bentuk maliyah. Karena Nabi SAW sendiri diceritakan pada bulan Ramadan, Nabi SAW akan menjadi terlebih murah, terlebih penderma, terlebih penyedekah daripada bulan-bulan yang lain. Terutamanya malam-malam ataupun hari-hari yang 10 yang akhir daripada Ramadan. Dan di dalam Ramadan ini juga kita hendaklah membaca Al-Quran. Pulun sungguh-sungguh membaca Al-Quran, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhana unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yaitu bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim menjadi petunjuk kepada segala manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan-perbezaan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari berlalu tetapi bacaan Quran tidak berubah sesuatu perkara yang malang berlaku di dalam bulan Ramadan sekiranya kita orang yang tidak membaca Al-Quran. Hari bertukar. Ini hari yang kedua, malam ketiga, tapi Quran tak buka lagi. Miskin, tuan-tuan.
Janganlah kita jadi sebegitu. Tak khatam pun tak apalah kalau tak pernah khatam, janji baca. Apatah lagi kalau kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mestilah kita ada keazaman, kerana kita duduk di samping adik-adik kita yang hafal Quran ni, takkan kita tak mau tumpang mengaji Quran, takkan kita tak mau tumpang membaca Al-Quran di dalam bulan yang Al-Quran diturunkan daripada Baitul Izzah kepada langit dunia. Tu ada cerita dia. Jadi cukup malanglah kalau daripada semalam ke semalam bertukar hari, siang dan malam dalam bulan Ramadan, tapi Al-Quran kita masih tak berubah. Muka surat tak berubah, juznya tak berubah. Janganlah kita jadi sampai macam tu, takut-takut apabila berlalunya Ramadan tetapi dosa kita tak terampun. Jadilah kita orang yang malang, orang yang rugi di dalam bulan ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan kedatangan bulan Ramadan ini, penuhkanlah hati kita dengan kesukaan, hiasilah zahir kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita terangkan tadi, iaitu antaranya kita banyak bersedekah dan kita membaca Al-Quranul Karim dan kita banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala dengan 3 perkara ni, sekiranya kita berusaha sungguh-sungguh, kita laksanakan sungguh-sungguh, kita lah insya-Allah taala dipilih sebagai orang yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi sekadar tu sajalah tazkirah saya pada malam ini. Insya-Allah kita ada 4 rakaat lagi untuk kita habiskan sembahyang sunat tarawih, dan mudah-mudahan perhimpunan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita sampaikan ini menjadi pedoman kepada diri saya sendiri dan juga kepada sekalian tuan-tuan muslimin muslimat untuk kita teruskan hari-hari kita di dalam bulan yang indah, bulan yang berkat ini. Moga-moga kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.